kelas kita. Okey, cikgu dah rekod. Okey, jadi cikgu teruskan. Untuk yang beragama Islam, macam biasa, kita akan buka kelas kita dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okey, jadi sebelum cikgu teruskan kelas, cikgu nak bagi kamu sesuatu lah. Sesuatu bentuk peringatan ataupun bentuk nasihat. Okey, yang pertama sekali, dalam satu minggu kita jumpa satu kali sahaja. Dalam satu minggu kita jumpa satu kali sahaja. Dibuatnya pula kita jumpa petang. Petang ni emosi dia, emosi mengantuk tu lebih sikit. Okey. Jadinya cikgu harap sangat kamu boleh fokus. Sebab apa? Sebab kelas ni dalam masa 1 bulan cikgu nak kamu mahir selesaikan soalan algebra. Okey, itu yang pertama, fokus. Yang kedua, cikgu akan pastikan masing-masing buka kamera. Cikgu nak tengok dia tengah buat apa. Dia tengah study ke, dia tengah tak study ke, dia tengah buat soalan ke, dia tak buat soalan. Okey, itu yang kedua. Yang ketiga, kalau ada soalan, terus tanya cikgu. Kalau ada masalah, terus tanya cikgu. Cikgu malulah nak tanya cikgu. Cikgu malulah nak tanya cikgu sebab headphone cikgu besar sangat. Cikgu nampak macam pilot. Okey, kalau kamu malu sangat nak tanya cikgu, tanya dekat WhatsApp. Cikgu okey sahaja. Tapi apa yang cikgu cuba sampaikan, manfaatkan 2 jam dengan cikgu ni yang dalam masa 1 minggu ni. Okey, jadi cikgu nak mulakan dah kelas kita. Boleh cikgu mulakan kelas kita? Nak dengar sikit suara? Boleh. Seorang je cakap boleh. Mana yang lain ni? Boleh ke cikgu mulakan? Boleh. Okey, mantap. Okey, jadi cikgu nak mulakan. Okey, kalau boleh cikgu mula share screen. Cikgu mulakan share screen. Okey. Okey, boleh nampak tak skrin cikgu share? Boleh. Sekarang ni cikgu Boleh. tengah share pasal apa? Cikgu tengah share whiteboard. Nampak tak whiteboard cikgu? Whiteboard cikgu warna apa? Putih. Okey, whiteboard cikgu warna putih. Saja cikgu tanya. Okey, kalau dah nampak whiteboard cikgu boleh jadi warna hitam. Tu yang cikgu tanya. Ada yang boleh nampak warna putih, ada yang boleh nampak warna hitam. Okey. Jadi kita nak pergi kepada algebra. Kita nak pergi kepada algebra. Algebra ni maksud dia apa? Siapa boleh bagi tahu satu perkataan mudah yang menggambarkan apa itu algebra? Algebra tu apa? Ingat balik kelas lepas, algebra tu apa? Satu je perkataan. Okey, pemalas. Okay. Sikit lagi. Algebra senang cerita ya, betul. Kalau dengan cikgu kamu kena ingat algebra tu adalah huruf. Algebra tu adalah huruf. Itu yang pertama sekali. Bila orang cakap algebra tu apa? Kan dia bila bunyi algebra ni nampak susah. Oh, susahnya algebra ni. Okey, tapi bila kamu jumpa kamu, susah apa? Huruf je pun. Kan nampak power tu. Okey, jadi bila orang tanya algebra ni apa, kamu cakap algebra ni adalah huruf. Okey, tu yang pertama. Okey, seterusnya kita pergi kepada hukum nak menyelesaikan algebra. Ada berapa hukum kita belajar minggu depan? Ada berapa hukum nak selesaikan? Cikgu soal kamu. Ada berapa hukum nak selesaikan algebra? 4. Iya, kita ada 4 hukum. 1, 2, 3, 4. 4 hukum. Hukum yang pertama apa dia?
Tambah ke tolak. Ya, tambah ke tolak ataupun positif jadi negatif. Hukum yang kedua apa? Sama-sama. Negatif jadi Tolak ke positif. tambah. Ya, negatif Tolak jadi tambah. positif ataupun tolak ke tambah. Okey. Yang ketiga, kita pergi kepada hukum yang ketiga. Apa hukum yang ketiga? Darab jadi Darab bahagi. ke bahagi. Iya, darab jadi bahagi. Yang terakhir, apa dia? Bahagi ke darab. Bahagi dia jadi darab. Okey. Jadi, ini adalah 4 hukum yang kamu kena tahu. 4 perkara yang kamu kena tahu. Okey. Jadi dekat sini cikgu nak terangkan pula. Minggu lepas kita buat soalan mudah. Sebab cikgu nak fokus kepada 4 hukum ni. Okey. Cikgu bagi apa orang kata? Kita tengok kepada soalan kita. Okey, kita tengok kepada soalan kita. Okey, kalaulah dia positif dengan negatif, kamu tengok warna biru, warna hijau. Dia pastikan alamak, ini apa tu? Okey, kita kena pastikan tengok simbol belakang. Contoh positif 5 tambah X sama dengan 7. Jadi yang nak kena alih dekat sini adalah 5. 5 pindah ke sebelah, dia jadi negatif. Ini adalah hukum nombor 1. Hukum nombor 2. Negatif 5 tambah X sama dengan 7. Kita akan nampak 5 ni dalam keadaan negatif. Jadi 5 ni dalam keadaan negatif. Negatif pindah ke sebelah, dia jadi positif. Ini adalah hukum nombor 1. Ini adalah hukum nombor 2. Untuk hukum nombor 3, bila kita nak tahu dia dalam keadaan darab? Bila kita nak tahu dia dalam keadaan darab? Bila? Baca balik. Bila nombor dengan huruf duduk sebelah-sebelah. Bila nombor dengan huruf duduk sebelah-sebelah. 5X. Dia bukan 5 tambah X. Dia bukan negatif 5 tambah X. Dia tak ada simbol antara 5 dengan X ni. Nampak ni? Dia tak ada simbol antara negatif 5 dengan X tu. Jadi itu adalah dia dalam keadaan darab apabila nombor dengan huruf duduk sebelah-sebelah. Okey, sampai situ jelas ke masing-masing? Boleh faham ke? Boleh. Okey. Boleh. Jadi, okey, tak kisahlah nombor ni dia dalam keadaan negatif ke, dia dalam keadaan positif ke. Yang kamu nak kena alih sekarang ni, yang kamu nak kena faham, dia dalam keadaan darab. Dia dalam keadaan darab. Nampak ni, negatif 5, dia dalam keadaan darab. Okey, cikgu nak soal kamu pula. Bila dia dalam keadaan bahagi? Bila dia dalam keadaan bahagi? Per. Ya, per. kita akan nampak dia ada pecahan. Maksudnya X per 5 sama dengan 7. Ataupun X per negatif 5 sama dengan 7. Jadi dekat sini dia dalam keadaan bahagi. Kamu tengok ni. Cikgu terangkan balik daripada awal. Okey, yang pertama adalah kita belajar tentang algebra. Algebra tu apa? Okey, siapa-siapa nak cakap unknown ke, pemala ke? Betul. Betul. Tapi ada setengah orang dia tak faham apa pemala tu. Okey, jadi cikgu simpulkan dekat sini adalah algebra dikenali sebagai huruf. Bila kamu nampak satu-satu soalan tu dia ada huruf, bermakna tu adalah algebra. Senang je. Senang je. Jadi algebra ni ada 4 hukum. Positif jadi negatif. Tu hukum pertama. Bila dia positif, macam mana nak tahu dia dalam keadaan positif pindah jadi negatif?
kita tengok simbol dia. Setiap nombor ada simbol dia. Simbol bagi setiap nombor di belakang nombor ni. Maksudnya nombor 5 belakang dia negatif. Bila kita nak alihkan positif 5 ni, dia akan jadi negatif. Sebab apa? Sebab positif pindah ke sebelah dia jadi negatif. Okey, nombor 2. Nombor 2. Kita pergi kepada negatif, pindah ke sebelah dia jadi positif. Macam mana? Bila kita nampak nombor, dan nombor ni dia ada simbol pula negatif. Bila kita nak alihkan 5 ni daripada negatif, dia jadi positif. Okey, nombor 3. Nombor 3. Darab. Macam mana kita nak tahu dia dalam keadaan darab? Nombor dengan huruf. Ini nombor. Ini huruf. Dia betul-betul duduk sebelah-sebelah. Maksudnya dia tak ada simbol dekat tengah-tengah ni. Nampak? Kalau yang ni nombor 1 ni dia ada simbol. Dia ada simbol. Dia ada simbol. Jadi dekat sini dia tak ada simbol. Jadi dia dalam keadaan darab. Sama juga dengan negatif 5x. Dia tak ada simbol antara 5 dengan x. Jadi dia betul-betul duduk sebelah-sebelah. Jadi bila duduk sebelah-sebelah, maksudnya dia dalam keadaan darab. Untuk bahagi, dia dalam keadaan pecahan. Selagi kamu nampak dia per dekat situ, ada nombor atas, ada nombor bawah. Maksudnya dia dalam keadaan pecahan. Okey. Jadi, cikgu ambil sedikit masa untuk kelas kita dalam 2 jam ni untuk recap balik apa yang kita belajar. Untuk recap balik apa yang kita belajar. Jadi, masing-masing tengok dekat depan. Kita akan jawab beberapa soalan mudah. Kita akan jawab beberapa soalan mudah sebelum kita teruskan. Okey, senang sahaja. Iaitu 4 soalan ni. Sebab apa? Sebab cikgu nak pergi kepada soalan yang lebih kompleks. Macam mana tu cikgu? Macam kamu tengok dekat bawah sekali. Ni. Ini adalah soalan yang lebih kompleks. Tapi cikgu nak pastikan kamu betul-betul faham dulu yang 4 tu. Baru cikgu pergi kepada soalan macam ni. Nampak ke soalan-soalan ni? Nampak ke? Nampak. Inilah cikgu punya target. Inilah objektif cikgu. Habis kelas ni, kamu boleh buat semua muka surat 4 ni. Okey. Jadi, kita refresh balik apa yang kita belajar pada minggu lepas. Cuba masing-masing selesaikan 4 soalan dekat depan. Dah siap hantar WhatsApp dekat cikgu. Okey, cuba buat. Okay, buat cikgu tunggu. Cikgu tunggu kat WhatsApp tau. Okay, cikgu tunggu. Sesi boleh buat. Syahidin dapat buat tu. Syahidin dapat buat. Dapat cikgu. Okey, send kat cikgu. Dah siap ke belum? Sikit lagi. Sikit lagi. Okey. Maaf cikgu, nama masuk. Tak apa. Cikgu pun baru mula tadi. Cikgu tunggu. Cikgu tunggu yang lain. Takut masuk tengah-tengah nanti susah nak faham. Okey. Okey.
Okey, bagus. Ramai yang dah siap. Okey, cikgu tunggu Cikgu tunggu lagi 2 minit. Cikgu nak bagi peluang untuk kawan-kawan yang lain siapkan. Okey, bagus. Okey. Buat. Okey. Buka kamera. Masing-masing dah padam dah kamera. Wafiyuddin dapat buat dah tu, Wafiyuddin. Boleh ke? Okey. Jauh sangat cikgu. Okey, 1 minit lagi. 1 minit lagi. Okey, bagus. Ramai dah send ni. Khaizuran dah send. Okey, bagus. Okey, habis masa. Habis masa. Jadi masing-masing boleh tengok kat sini, tapi cikgu nak kamu yang jawab dekat depan. Okey. Kita cek sama-sama. Jawapan kamu buat tu, jawapan yang kamu buat cek dengan yang cikgu selesaikan. Okey. Cikgu ulang lagi sekali Jawapan yang kamu buat dekat dalam yang kamu hantar dekat WhatsApp, cek dengan apa yang cikgu selesaikan. Okey, kita pergi kepada nombor 6. Cikgu buat pakai warna hitam. X tolak 6 sama dengan 6. X negatif 6 sama dengan 6. Jadi kita nak alihkan 6. Kita nak tinggalkan X ni sorang-sorang. Bila kita nak tinggal X ni sorang-sorang, dia ada 6 dekat sini. 6 ni kalau kita tengok rule, 6 ni di dalam keadaan apa sekarang ni? Positif. Tak. 6 ni di dalam keadaan apa? Negatif. Ya, di dalam keadaan negatif. Kita tengok simbol belakang 6 tu. Jadi bila dia negatif, dia dalam keadaan negatif. Keadaan pertama dia negatif. Jadi bila kita alih ke sebelah, dia jadi positif. Maksudnya bila kita bawa 6 ni daripada kiri ke kanan, dia akan jadi positif. Macam mana? Positif 6. Tadi yang awalnya dia dalam keadaan negatif. Sekarang dia jadi positif. Sebab apa? Sebab dia ikut rule nombor 2 ni. Jadi sekarang X 6 tambah 6, kita dapat 12. Soalan nombor 6, jawapan dia 12. Jelas ke soalan nombor 6? Jelas. Okey, bagus. Sekarang ni, okey, bagus. Okey, sekarang ni kita buat pula soalan nombor 7. 7 tambah X sama dengan 14. 7 tambah X, sekarang ni kita nak alihkan 7. Sebab apa? Sebab kita nak tinggalkan X tu sorang-sorang. Jadi 7 ni, 7 ni dia dalam keadaan apa? Dalam keadaan apa sebelum dialihkan tu? Positif. Ya, dia dalam keadaan positif. Jadi bila positif, kita tengok kepada rule. Bila kita dah check dia dalam keadaan positif, kita tengok rule. Jadi bila positif dialihkan, dia akan jadi Negatif. ya, dia akan jadi negatif.
Jadi 14 tolak 7 kita dapat 7. Inilah jawapan nombor 7 dengan jawapan nombor 6. Cikgu nak bagi kamu nampak lagi sekali macam mana di dalam positif jadi negatif, negatif jadi positif. Okey, seterusnya kita pergi kepada nombor 11. Kita tengok kepada nombor 11. Masing-masing tengok kepada soalan nombor 11. Okey, cikgu salin. X per 7 sama dengan 12. Cikgu soal kamu semua. Per ni maksudnya di dalam keadaan apa? 7 ni dalam keadaan apa bila kita nampak per? Bagi. Apa tak? Okey, kita 7 tu di dalam keadaan bahagi. Jadi bila kita dah check di dalam keadaan bahagi, jadi bila bahagi pindah ke sebelah dia jadi apa? Darab. Ya, dia akan jadi darab 12 darab 7. Jadi bila kita tekan kalkulator 12 darab 7, kita akan dapat 84. Inilah jawapan nombor 11. Okey. Akhir sekali nombor 12. 10x sama dengan 110. Sekarang ni 10 ni, dia duduk betul-betul dekat sebelah x. Maksudnya dia dalam keadaan apa sekarang? Darab. Okey, seorang je jawab. Yang lain, dia dalam keadaan apa sekarang? Darab. Ya, dia dalam keadaan darab. Jadi bila darab pindah ke sebelah dia akan jadi Bahagi. Ya, bahagi jangan buat bahagi macam ni. Kita buat di dalam keadaan pecahan. Biasa kan? Jadi sekarang kita tekan kalkulator, kamu akan dapat X tu 11. Inilah jawapan yang sepatutnya kamu dapat soalan 6, 7, 11 dan 12. Ada siapa-siapa nak tanya cikgu soalan ke? Okey. Okey, tak okey. Jadi fahamkan. Okey, jadi sekarang ni cikgu nak bagi nota, cikgu nak semua orang salin. Cikgu nak bagi nota, cikgu nak semua orang salin. Okey. Sekarang ni cikgu nak soal kamu. Cikgu nak soal kamu. Tak naklah soal dulu, cikgu nak bagi nota dululah. Okey. Dalam algebra, dia ada dua perkara yang kamu kena faham. Yang pertama dekat sini sebutan serupa. Sebutan serupa. Yang kedua dekat sini kita panggil dia sebutan tidak serupa. Sebutan tidak serupa. Jadi kita nak kena tengok sebutan serupa dengan sebutan tak serupa ni macam mana. Apa yang dimaksudkan dengan sebutan serupa? Apa yang dimaksudkan dengan sebutan tidak serupa? Kita nak cuba cek macam mana nak selesaikan. Macam mana kita nak bezakan sebutan serupa dengan sebutan tak serupa. Okey, sebutan serupa ni macam mana? Kita apabila dia keadaan yang sama. Keadaan yang sama. Sebutan tidak serupa dia berbeza. Macam mana? Dia keadaan tidak sama. Keadaan yang tidak sama. Salin. Salin. Apa maksud keadaan yang sama tu cikgu? Tak nampak lah, tak faham sangat lah. Boleh ke cikgu terangkan? Okey. Jadi keadaan, apa yang dimaksudkan dengan keadaan? Okey, kita tengok ni Okey. Jadi cikgu teruskan contoh. Keadaan yang sama maksudnya dia punya situasi yang sama. Contoh 3A dengan 5A. Senang cerita dia huruf yang sama. Bila dia huruf yang sama 3A dengan 5A dia dikira sebagai sebutan serupa. Kalau sebutan tak serupa ni macam mana? Dia huruf lain. 3A dengan 5B. Dia dikira sebagai huruf lain. Ini huruf A. Ini huruf A. Jadi 3A dengan 5A kita cakap dia sebutan serupa. Untuk sebutan tak serupa, ni 3A, ini 5B. A dengan B. Huruf dia lain. Huruf dia lain. Dia bagi tahu sebagai sebutan tidak serupa.
Apa persamaan dia cikgu? Kenapa kita nak cek sebutan serupa dengan sebutan tidak serupa? Okey. Sebab sebutan serupa dia boleh diselesaikan. Boleh diselesaikan. Sebagai contoh, 3A tambah 5A. 3A tambah 5A dapat berapa? Siapa boleh bagi tahu cikgu? 3A tambah 5A dapat berapa? 8. Iya, kita akan dapat 8A. Maksudnya apa? Maksudnya 3 dengan 5 ni kamu boleh tambahkan. Nombor 3 dengan 5 tu kamu boleh tambahkan. Lepas tu A tu jangan lupa tulis sebalik A dia. Jelas ke? Nak dengar suara sikit. Jelas ke masing-masing? Jelas. Okey, bagus. Okey, dia juga boleh ditolakkan. 3A tolak 5A. Macam mana kita nak selesaikan? Kamu ambil 3 tolak 5. Okey, sekarang 3 tolak 5 dapat berapa? 3 tolak 5 dapat berapa? Negatif 2. Iya, negatif 2. A jangan lupa. A jangan lupa. Negatif 2A. Itu maksud cikgu boleh diselesaikan. Dia boleh ditambahkan dan dia boleh ditolakkan. Tapi kalau sebutan tak serupa, apa beza dia? Untuk sebutan tidak serupa, kamu kena faham sesuatu. Dia tidak boleh diselesaikan. Dia tidak boleh diselesaikan. Jadi bila dia sebutan serupa kita boleh selesaikan. Tapi bila dia sebutan tidak serupa dia tak boleh diselesaikan. Macam mana tu contoh? 3A tambah 5B. Jadi bila 3A tambah 5B. 3A tambah 5B dia tak boleh selesaikan. Dia tak ngam. Orang panggil dia tak ngam. Aku tak ngam dengan kau. Dia tak ngam. Dia tak masuk. Aku tak masuk dengan kau. Jadi bila kita tak masuk dengan orang, kita buat apa? Kita lari jauh-jauh. Sama juga dengan nombor. 3A dengan 5B. Huruf dia lain. Bila huruf dia lain, dia tak masuk. Jadi jawapan dia adalah 3A tambah 5B juga. Sebab apa? Sebab dia tak boleh diselesaikan. Cikgu, kalau tolak macam mana? Okey, kalau tolak 3A tolak 5B, dia tak ngam juga. Sebab apa? Sebab huruf dia lain. Jadi jawapan dia akan sama juga 3A tolak 5B. Macam itulah jawapan dia. Yang ni kamu kena fahamkan betul-betul. Jelas ke soalan yang cikgu tunjuk dekat depan ni? Boleh faham ke? Boleh. Okey. Okey, bagus. Cikgu bagi masa 1 minit untuk masing-masing salin. Cikgu bagi masa 1 minit untuk masing-masing salin. Dah siap ke salin? Sikit lagi. Sikit lagi. Okey, salin dulu. Okey, cikgu bagi 1 minit lagi tau. Ni kena salin.
Okey dah, habis dah. Boleh cikgu teruskan Ya. ke masing-masing? Boleh. Okey. Jadi kita nak kena faham. Siapa yang faham ni senanglah hari ni. Okey. Perkara pertama kita tak payah nak check dia macam mana nak selesaikan. Perkara pertama ni apa yang kita nak buat adalah kita check mana satu sebutan serupa, mana satu sebutan tak serupa. Okey. Jadi kamu kena faham satu benda yang kita nak fokuskan kepada malam ini adalah satu pemalar. Satu pemalar. Apa maksud satu pemalar? Maksudnya yang kita nak fokuskan hari ni adalah satu huruf persamaan persamaan yang ada satu huruf. Okey. Jadi inilah apa yang kita nak fokuskan kepada hari ini. Sorrylah kalau buruk sikit. Okey, tapi cantik je kan? Okey, persamaan yang ada satu huruf. Jadi kita check dekat sini. Okey. Jadi cikgu nak kamu nampak sebutan serupa. Sebutan serupa. Okey, cikgu bagi lagi contoh. Cikgu bagi lagi contoh. Contoh kat sini sebutan serupa. Cikgu buat 5A tambah 5A. 5A tambah 5A dapat berapa? Cuba jawab. 10A. Ya, kita akan dapat 10A. Sebutan yang serupa juga. 5 tambah 5 dapat berapa? 10. 10. Kalau sebutan tidak serupa, sebutan tak serupa. Masing-masing tengok kat sini. Kalau sebutan tak serupa, 5A tambah 5. Ini ada A. Ini tak ada A. Jadi jawapan dia akan dapat 5A tambah 5. Dia bukan tentang huruf sahaja. Dia bukan tentang huruf sahaja. Okey, sebab itulah dalam nota cikgu tak cakap huruf yang sama. Cikgu cakap apa? Cikgu cakap keadaan yang sama. Cikgu tak cakap huruf yang sama. Cikgu cakap keadaan yang sama. Jadi cikgu bagi contoh huruf yang sama dulu. Lepas tu cikgu pergi kepada contoh bila ada huruf dengan nombor. Ini ada huruf A dengan huruf A dia boleh selesaikan. Kalau 5 dengan 5 dia boleh diselesaikan. Tapi apabila 5A tambah 5 dia dikira sebagai sebutan yang berbeza. Sebutan yang lain. Jadi 5A tambah 5 lah juga jawapannya. Jelas ke? Jelas. Okey, bagus. Okey, sekarang ni masing-masing tengok dekat depan. Masing-masing tengok kat depan. Kita tak belajar selesaikan dulu. Kita tak belajar selesaikan dulu. Kita belajar cara nak bahagikan mana sebutan sama, mana sebutan yang sama dan mana sebutan yang tak sama. Jadi kamu tengok ni betul-betul. Sekejap Okey, kita pergi kepada nombor 1. Fokus tau, fokus. Sebab cikgu pergi kepada susah terus. Cikgu rasa boleh buat kot. Okey, jadi kita tengok kat sini. Cikgu ada warna biru dengan yang warna hijau. Tengok ni. Okey, cikgu ada warna biru dengan yang warna hijau. Maksudnya, dekat sini ada berapa jenis sebutan? Cikgu nak soal kamu nombor 1. Tak apalah warna biru hijau ni. Nombor 1. Soalan nombor 1. Ada berapa jenis sebutan? Ada berapa jenis sebutan? Boleh bagi tahu cikgu. Ada berapa? Diam dah semua. Ada berapa jenis sebutan? Dua. Ada 2 jenis sebutan. 2 sebutan serupa. Kita cakap 2 sebutan serupa. 2 sebutan serupa. Jadi masing-masing boleh tengok ni. Apa 2 sebutan serupa? Yang pertama apa? Siapa boleh bagi tahu cikgu? Yang ada apa? Z. Ya, yang ada huruf X. Z. Z. Jadi yang ada huruf Z yang mana? 283 ada huruf Z tak?
Tak dengar. Ada huruf Z tak? Tak. 283? Tak ada. Negatif Z, dia ada huruf Z tak? Ada. Ada. Jadi kita bulatkan. 15Z, dia ada huruf Z tak? Ada. Ada. Okey. Nombor 11, dia ada huruf Z tak? Tak ada. Tak ada. Jadi, kita dah bulatkan satu sebutan, iaitu ada huruf Z. Nombor 2, nombor 2, yang pertama ada huruf Z, yang sekarang kita panggil yang tiada apa-apa huruf. Yang tiada apa-apa huruf. Okey. Jadi dekat sini 283 ada apa-apa huruf tak? Tak ada. Tak. Jadi kita bulatkan. Nombor 11 ada huruf apa-apa tak dekat dengan huruf 11 ni? Tak ada. Okey, tak ada. Jadi itu adalah cara kita tentukan sebutan yang sama ataupun sebutan yang berbeza. Boleh faham ke? Boleh. Okey, bagus. Okey, kita pergi kepada contoh nombor 2 pula. Cikgu pergi kepada contoh nombor 2 pula. Kalau kamu faham ini senang je. Okey, kita pergi kepada contoh nombor 2 pula. Contoh nombor 2, ada berapa jenis sebutan dekat sini? 2. Ada 2. Yang pertama apa? Yang pertama? X. Okey, ada huruf X. Ada huruf X. Nombor 7 ada huruf X tak? Tak ada. 16X ada huruf X tak? Ada. Ada. Bulatkan. 142 ada huruf X tak? Tak ada. Tak. Jadi X ni ada huruf X tak? Ada. Ada. Okey. Sebutan yang kedua, tiada apa-apa huruf. Tiada apa-apa huruf. Jadi kamu tengok kat sini, 7 ada apa-apa huruf tak dekat dengan 7 tu? Tak. Ya, 142 ada terlibat dengan apa-apa huruf tak? Okey, tak. Ya. Okey, sampai sini jelas ke cara cikgu bulatkan? Cara cikgu cari sebutan yang serupa dengan sebutan yang berbeza? Jelas ke? Jelas. Okey, yang lain. Yang lain jelas ke ni? Diam je. Jelas. Okey. Okey, bagus. Okey, sekarang ni kita bulatkan dulu sebutan dia. Kita bagi nampak. Kalau siapa-siapa ada pen warna-warni, bulatkan macam cikgu buat. Okey, kemudian kita pindahkan. Pindahkan yang ada huruf. Pindahkan yang ada huruf. Pindahkan. Tengok ni Pindahkan. Cikgu bagi nota. Pindahkan. Nak pindahkan apa tu? Yang ada huruf duduk belah kiri. Duduk ke dekat kiri. Yang tiada huruf duduk belah kanan. Okey. Jadi, mana satu kiri, mana satu kanan? Jadi kita anggap sama dengan ni duduk tengah-tengah. Jadi ini kiri, ini kanan. Okey, sampai sini jelas? Jelas. Okey. Sekarang ni tengok ni betul-betul. Kita pindahkan yang ada huruf dulu. Kita selesaikan satu-satu. Okey. 283 sabar dulu, cikgu tak terus pindahkan. 283 ni duduk sini dulu. Negatif Z. Sekarang ni 15 ni dia ada huruf tapi dia duduk belah kanan. Kan cikgu cakap yang ada huruf mesti duduk belah kiri. 15Z bila pindahkan ke sebelah dia jadi 15Z ni dia dalam keadaan apa? Tak. Okey, silap. Bila kita nak pindahkan okey, masing-masing tengok. 15Z. Kalau kamu nak pindahkan 15 ataupun Z sahaja, kalau kamu nak pindahkan 15 ataupun Z sahaja, kita pakai darab tau. Kita pakai darab. Tapi bila kamu nak pindahkan 15Z sekali dua-dua, kamu kena faham di dalam keadaan positif dekat sini. Jadi positif kita pindah ke sebelah dia jadi negatif 15Z.
Jelas ke? Boleh faham ke? Boleh. Boleh. Okey. Kamu kena faham. Kalau 15 dengan Z, ya, kita nampak nombor dengan huruf duduk sebelah-sebelah. Tapi sekarang ni, kita nak pindahkan 15 dengan Z. Kita nak pindahkan dua-dua ni. Kita tak pindahkan 15 ataupun Z. Kita pindahkan dua-dua. Jadi kita pindahkan dua-dua, kita kena tahu dia dalam keadaan positif ataupun negatif. Jadi dia dalam keadaan positif. Positif pindah ke sebelah, dia jadi negatif. Jelas ke? Jelas. Okey, sekarang tambah 11 tulis sahaja. Okey, itu yang pertama. Huruf kita dah selesaikan. Yang tiada huruf duduk belah kanan. Yang ini dia duduk belah kiri. Jadi kita kena alihkan ke sana. Jadi bila kita alihkan ke sana, 283 dia dalam keadaan apa sekarang ni? Positif. Ya, dia dalam keadaan positif. Jadi yang sini, belah sini tinggal negatif Z. Negatif 15Z sama dengan 11. Ni positif 283. Pindahkan ke sebelah, dia jadi negatif 283. Jelas ke? Jelas. Okey. Kan cikgu cakap tadi, kenapa cikgu pindahkan macam ni? Sebab apa cikgu pindahkan? Sebab apabila dia sebutan serupa, dia boleh diselesaikan. Jadi kamu tengok ni. Okey. Negatif Z sebenarnya ada nombor berapa dekat depan negatif ni? Saya boleh bagi tahu cikgu. Tak tahu. Okey. A tambah A dapat berapa? 1. Salah. A tambah A dapat berapa? A tambah A. A kuasa 2. Salah, bukan A kuasa 2. 2A. Ya, dia akan 2A. dapat 2A. Macam mana kita dapat 2 ni? Sebenarnya dia ada nombor 1 dekat sini. 1 tambah 1, kita dapat 2. Sama juga dengan konsep negatif Z. Sebenarnya dia ada nombor 1 dekat sini. Jelas ke? Jelas. Okey. Okey, jadi jangan risau. Siapa-siapa yang macam termiss ataupun tertinggal bas, nanti cikgu akan ulang lagi sekali. Okey, sekarang tengok ni. Negatif 1Z dengan negatif 15Z. Cuba selesaikan. Ambil sahaja nombor negatif 1 dengan negatif 15. Dapat berapa? Tekan kalkulator ataupun kamu boleh congak. Kira. Dapat berapa? Negatif 16. Negatif 16. Negatif 16Z. Nampak ni? Daripada ada 2 nombor. Kita boleh selesaikan sebab apa? Sebab dia sebutan yang sama. Sebab dia sebutan yang sama. Kita akan dapatlah negatif 16Z. Sama dengan, cuba tekan kalkulator sekarang. 11 tolak 283 dapat berapa? Negatif 11. 272. Negatif 272. Jadi sekarang ni kita nak cari nilai Z. Kita kena tinggalkan Z tu sorang-sorang. Negatif 16 dengan Z dia duduk sebelah-sebelah. Okey, sekarang ni kita nak alihkan antara nombor dengan huruf. Jadi bila dia duduk sebelah-sebelah, dia dalam keadaan apa? Dia dalam keadaan apa? Darab. Darab pindah ke sebelah, dia jadi? Bahagi. Ya, dia akan jadi bahagi. Negatif 272 per dengan negatif 16. Cuba tekan kalkulator, dapat berapa? Negatif 17. Salah. Cuba tekan balik. 17. Iya, kita akan dapat 17. Inilah jawapan Z. Okey, inilah jawapan Z. Macam mana cikgu boleh selesaikan? Sebab cikgu tengok sebutan yang serupa. Kita kena ada ilmu. Kita kena tahu tentang sebutan yang serupa. Okey, cikgu jelaskan lagi sekali. Cikgu jelaskan lagi sekali. Masing-masing boleh tengok dekat depan.
Okey, tengah tengok ke? Cikgu nak dengar suara sikit. Tengah tengok ke? Ya. Okay, yang perempuan cikgu tak dengar suara. Yang perempuan tengah tengok ke? Yang perempuan? Ya. Okey. Jadi tengok kat depan ni. Ini adalah kita punya soalan sekarang. 283 tolak Z sama dengan 15Z tambah 11. Sekarang ni apa yang kita nak kena buat? Kamu tentukan dulu mana satu sebutan serupa, mana satu sebutan tidak serupa. Kita cari dulu geng dia. Kita cari sebutan serupa. Tengok ni. Yang cikgu bulatkan. Yang cikgu bulatkan tu adalah dikira sebutan serupa. Mana? Negatif Z dengan 15Z. Dikira sebutan serupa sebab apa? Sebab dia ada huruf Z. 283 dengan 11. Dia dikira sebagai sebutan serupa sebab apa? Sebab dia tiada apa-apa huruf. Sampai situ jelas ke? Jelas. Okey. Lepas kita dah tentukan, kita dah detect mana satu sebutan serupa, kita samakan tempat dia. Macam mana nak samakan tempat dia? Yang ada huruf duduk belah kiri. Yang tak ada huruf duduk belah kanan. Okey, fokus dekat row ni. Fokus dekat row ni. Okey, tengok ni. Z ni dah memang duduk belah kiri. Tapi yang ni duduk belah kanan. Cikgu nak huruf duduk belah kiri. Salin tau semua dekat depan ni. Cikgu nak huruf duduk belah kiri. Tapi yang ni dekat kanan. Jadi 15Z. Bukannya kamu nak pindahkan 15 sahaja. Bukannya kamu nak pindahkan Z sahaja. Kamu kena pindahkan satu nombor ni. Iaitu 15 dan Z. Dia sekaligus. Kalau kamu pindah 15 sahaja ataupun Z sahaja, dia dalam keadaan darab jadi bahagi. Tapi sekarang ni kamu pindahkan dia 15Z. 15Z di dalam keadaan positif. Jadi sebab itulah positif pindah ke sebelah. Dia jadi negatif 15Z. Itu cara dia. Jelas ke untuk negatif 15Z tu? Boleh faham ke? Alamak, tak dengar suara. Boleh faham ke? Boleh. Okey, sekarang kita tengok kepada nombor 2. Yang tak ada huruf duduk belah kanan. 11 ni dia dah memang duduk belah kanan. 11 ni dah memang duduk belah kanan. Tapi 283 ni dia duduk belah kiri. Jadi 283 ni dia positif. Positif daripada kiri dia pindah ke sebelah kanan. Dia akan jadi negatif. Positif jadi negatif. Tu cara dia. Okey, jadi dekat sini yang cikgu highlight dekat depan ni, dekat depan ni cikgu highlight dekat depan ni adalah sebutan yang serupa. Kan cikgu bagi nota tadi, cikgu bagi nota. Mana nota cikgu? Kenapa kita nak sebutan serupa dengan sebutan tak serupa? Sebab sebutan serupa dalam nota ni cikgu dah bagi tahu. Sebutan serupa boleh diselesaikan. Sebab itulah kita bagi dia duduk satu tempat. Bila dia duduk satu tempat, dia boleh diselesaikan. Contoh, negatif 1 dengan negatif 15. Negatif 1Z, negatif 15Z. Jadi kita akan dapat negatif 16Z. 11 tolak 283, kita akan dapat negatif 273. Kenapa kita boleh selesaikan 11 dengan 283 ni? Sebab dia sebutan yang serupa. Jadi tips dia dekat sini, bila kita nak cari, bila kita nak selesaikan apa-apa nombor algebra, kita kena pastikan dia duduk dengan geng dia. Dia duduk dengan sebutan yang serupa. Jelas ke? Boleh faham ke? Okey. Yang lain, cikgu nak dengar suara sikit. Okey, bagus. Okey. Okey, bagus. Kalau boleh faham, kalau tak faham, tanya cikgu. Okey, sekarang ni, negatif 16Z, kita nak dapatkan nilai Z. Jadi, yang ini tengok. Bila kita nak alihkan nombor sahaja. Tadi kita alihkan 1. Ini kita alihkan nombor sahaja. Jadi, dia dalam keadaan darab. Sebab itulah dekat sini, darab pindah ke sebelah, dia jadi bahagi. Jadi, tekan kalkulator, kamu terus dapat jawapan dia. Jelas ke masing-masing? Cikgu nak tunjuk contoh nombor 2 pula. Boleh ke?
Okey, ada soalan tak nak tanya cikgu? Okey. Cikgu. Okey. Cikgu. Ya. Sama dengan tu dia kena pindah ke belah kanan ke? Yang mana sama dengan? Yang sama dengan tu kan Ni. cikgu ada bulatkan tu. Ni. Oh, bukan. Sama dengan ni kita anggap dia duduk tengah-tengah. Dia duduk tengah-tengah. Sebab sama dengan ni dia jadi indikator. Kita nak tengok hok mana kanan, hok mana kiri. Faham Raiza? Faham ke? Kita tak boleh pindahkan sama dengan. Cikgu just bagi tahu ini belah kanan, ini belah kiri. Sebab apa? Sebab sama dengan ni dia duduk tengah-tengah. Jelas ke Raiza? Jelas. Okey. Jadi kita tengok contoh yang kedua cikgu terangkan. Okey, tengok betul-betul Tengok betul-betul. Sebenarnya jalan kerja dia ada sikit je. Tengok 7 tambah 16x sama dengan 142 tambah x. Apa maksud kanan kiri tadi? Sama dengan ni duduk tengah-tengah. Yang ini duduk belah kiri sama dengan. Ini belah kiri. Yang ini belah kanan. Tu maksud cikgu. Okey Raiza, boleh jelas ke kat situ? Jelas. Jadi dekat kiri kamu kena faham. Dekat belah kiri mesti ada huruf sahaja. Dekat belah kanan dia kena ada nombor. Macam mana kita nak selesaikan? Okey, ni kanan. Ni nombor sahaja. Jadi bila nombor daripada kiri kita kena pindah pergi kepada kanan. Jadi kita nak pindahkan 7 ni. 7 ni dalam keadaan apa sekarang? Dia dalam keadaan apa? Positif. Positif. Positif pindah ke sebelah dia jadi? Negatif. Ya, dia akan jadi negatif. Jadi kita akan dapat berapa kat sini? 142 ni dia memang duduk belah kanan. 142 positif 7 pindah ke sebelah jadi negatif 7. Itu untuk nombor sahaja. Sekarang untuk ada huruf 16x. 16x yang itu dia mesti duduk belah kiri. 16x ni dah memang duduk belah kiri. Kita tulis 16x. Tapi sekarang x ni duduk belah kanan. Kita nak pindahkan x ni daripada kanan pergi kepada kiri. X ni di dalam keadaan positif ke negatif? Positif. Positif. Bila positif pindah ke sebelah di sebelah jadi? Negatif. Ya, dia akan jadi negatif. Ini je jalan kerja je. Jadi bila cikgu dah samakan sebutan serupa, cikgu boleh terus selesaikan. Okey, negatif x sebenarnya jangan lupa. Dia sebenarnya ada negatif 1 dekat sini. Okey, sekarang tekan kalkulator 16x tolak 1x ataupun 16x tolak 1x dapat berapa? 15. 15x. Okey, sekarang tekan pula 142 tolak 7 dapat berapa? 35. 35? 135. 135. Sekarang ni kita nak pindahkan 15. 15 ni duduk sebelah x. Maksudnya dia dalam keadaan apa sekarang ni 15 ni? Darab. Darab pindah ke sebelah dia jadi? Bahagi. Ya. 135 per 15 tekan kalkulator dapat berapa? 9. 135 bahagi 15 kita dapat 9. Inilah jawapan dia. Ini je jalan kerja dia. Okey, cikgu buka soalan. Siapa-siapa ada nak tanya soalan? Cepat-cepat. Kalau ada siapa-siapa nak tanya soalan, sila tanya. Okey, diam semua. Susah ke? Siti Nur Insyirah. Siti Nur Insyirah boleh faham dua contoh cikgu tunjuk kat depan ni. Tak dengar. Boleh. Okey, sekarang
kita cuba buat satu soalan. Kita cuba buat satu soalan. Okey, masing-masing tengok ke depan. Cikgu dah bagi dua contoh ni. Cikgu dah bagi dua contoh. Contoh satu dengan contoh dua. Pastikan dua contoh tu beserta penerangan yang cikgu buat nota kiri kanan ni kena dah ada dalam buku nota kamu. Sekarang ni cikgu nak masing-masing cuba selesaikan nombor 3. Cuba masing-masing selesaikan nombor 3. Tengok dua contoh. Tengok satu-satu macam mana cikgu buat nombor 1 dengan 2 tu. Lepas tu buat nombor 3. Send dekat WhatsApp cikgu. Okey, cikgu nak masing-masing buka kamera. Dah ada ramai tutup kamera tu. Buka kamera. Okey, cikgu tunggu kat WhatsApp Cikgu, Ya. Ada nak tanya apa tu? macam mana saya nak hantar kat WhatsApp cikgu? Nombor cikgu ada dalam grup. Macam Cikgu mana saya nak WhatsApp kat nak WhatsApp je cikgu. Oh. Cikgu tu nombor cikgu ada dalam Terima kasih, grup tu. cikgu. Okey, sama-sama. Cikgu lag kot petang ni. Macam tersekat-sekat. Okey, bagus. Dah ada yang dah hantar. Senang je kan? Okey, cuba buat. Cikgu tunggu. Cikgu bagi lagi 3 minit. Cikgu check kamu punya tadi Okey, bagus. Dah dapat. Okey, okey, bagus. Ramai dapat. Okey, bagus. Okey, 2 minit lagi. Cikgu bagi masa. Cuba buat, cuba buat. Ingat, satu je tips dia. Satu je tips dia. Samakan sebutan yang serupa.
Okey, bagus. Okey, lagi 1 minit. Okey, bagus. Ramai yang dapat. Okey. Okey, ada 15 orang sahaja yang hantar. Mana yang lain ni? Okey, jadi cikgu akan tunjukkan cara nak buat nombor 3. Kita akan selesaikan soalan ni. Sebenarnya kalau kamu dapat selesaikan soalan ni, senang je. Kamu akan senang je nak buat soalan-soalan lain. Okey, boleh ke cikgu mula tunjuk dekat depan ke tengah buat lagi? Alamak, tak dengar suara. Macam Dah mana siap boleh? dah. Okey, ya bagus. Okey, jadi cikgu akan tunjukkan dekat depan. Tengok ni, 148 tambah X sama dengan 20 tambah 9X. Huruf mesti duduk sebelah kiri. Mana belah kiri? Ini belah kiri. Nombor mesti duduk belah kanan. Jadi sekarang ni apa yang kita nak kena alihkan nombor ni 148. Kenapa? Sebab nombor mesti duduk belah kanan. Masalah dia dekat sini 148 tu belah kiri. Jadi 148 tu dia dalam keadaan positif ke negatif? Positif. Okey, pandai. Negatif. Dia dalam keadaan positif. Jadi bila dia positif, kita pindah ke sebelah dia jadi? Negatif. Ya, 20 ni dah memang duduk belah kanan. Jadi tulis je 20. Yang kita nak kena alih sekarang adalah 148. Positif, dia jadi negatif 148. Okey, itu yang pertama. Okey, huruf X ni dah memang duduk belah kiri. Jadi kita tulis sahaja X. 90, dia duduk belah kanan. Jadi bila kita nak alihkan 90, kita tengok simbol dia. 9X dia dalam keadaan positif ke negatif? Positif. Positif. Jadi bila positif kita pindahkan ke sebelah, dia akan jadi negatif 9X. Ini jalan kerja dia. Jadi X ni sebenarnya ada 1. Cikgu nak bagi kamu nampak 1 tu. Bila kamu nampak 1 tu senang sikit. Okey, sekarang tekan kalkulator 1 tolak 9. 1 tolak 9 dapat berapa? 10. Negatif 10. Salah. 1 tolak 9. Ya. Negatif 8. Negatif 8X. Okey. Sekarang ni tekan pula kalkulator 20 tolak 148 dapat berapa? Negatif 128. Ya, negatif 128. Pandai. Sekarang bila kita nak X ni kita nak alihkan negatif 8. Negatif 8 ni duduk sebelah X. Jadi bila negatif 8 pindah ke sebelah, dia dalam keadaan apa? Darab. Pandai. Jangan cakap dia negatif. Dia bukan dalam keadaan tolak, dia dalam keadaan darab sekarang ni. Sebab apa? Sebab kita alihkan dia punya nombor sahaja. Nombor dia duduk sebelah X. Jadi kita tekan kalkulator 128 per 108 dapat berapa? 16. Inilah jawapan dia, 16. Jadi itulah yang kita belajar hari ni. Kita belajar sebutan serupa.
Sebutan serupa. Jadi sebutan serupa ni kenapa? Kenapa kita nak kena samakan sebutan serupa? Sebab dia boleh diselesaikan. Boleh diselesaikan. Okey, jadi kamu tengok ni. Cikgu, Ya. kenapa saya nge-lag? Oh, siapa tu nama? Syahidin. Syahidin. Cikgu lag ke yang lain? Cikgu risau kalau cikgu lag. Tak, bukan cikgu saya. Okey je. Okey, kalau macam Syahidin lag, cuba restart balik. Maksudnya on off balik Syahidin punya Microsoft Team, lepas tu masuk balik. Keluar masuk macam tu. Internet okey? Internet okey? Tak apa. Itulah internet lah tu. Tak pun kalau internet okey, kalau dia lag juga restart balik Microsoft Team tu. Okey. Cuba cuba. Okey, yang lain. Ya. Kalau tak taruh negatif tu. Tak dengar. Kalau tak taruh negatif, Kalau tak taruh negatif yang 128/8. mana? Yang ni. Kalau tak letak negatif ni. Tak boleh. Kita kena letak. Kena letak. Negatif kena letak. Negatif tu wajib. Tu cara dia. Sebab apa? Sebab negatif. Bahagi negatif dia dapat positif. 128/8. Negatif 128/-8. Kalau kamu tekan kalkulator memang akan dapat 16. Positif 16. Siapa dapat negatif dia salah. Cikgu, positif negatif je pun dikira ke? Okey, dia ibarat macam ni. Kamu ada RM16 dengan hutang RM16. Orang ada RM16, dia pergi kedai makanan, dia pergi kedai makan, dia boleh dapat nasi goreng USA dengan jus tembikai. Orang ada hutang RM16, dia pergi kedai makan. Dia pergi kedai makan, dia tak dapat apa-apa. Sebab apa? Sebab dia tak ada duit, dia hutang. Jadi kita nampak nilai tu. Kita nampak nilai tu. Jadi jangan sesekali samakan positif 16 dengan negatif 16. Dia berbeza. Walaupun hanya pada simbol. Jelas ke yang lain semua? Boleh faham ke? Boleh. Okey. Jadi kita cuba lagi. Kita cuba lagi satu soalan. Lepas ni cikgu nak pergi ambil banyak sikit. Okey, kita cuba lagi soalan nombor 7. Mana soalan nombor 7 ni? Okey. Tengok Okey, daripada penjelasan cikgu dekat soalan nombor 3, cikgu nak semua orang cuba. Kalau tak cuba, tak dapat. Jangan kena cuba juga. Okey, cuba buat soalan nombor 7. Okey, yang dah tutup kamera, sila buka kamera. Okey, cuba buat soalan nombor 7. Lepas tu hantar dekat WhatsApp. Cikgu tunggu kat WhatsApp. Cari sampai dapat X tau. Jangan berhenti tengah jalan.
Okey, bagusnya. Ada. Wow. Wow. Ramai yang dapat ni. Okey. Okey, dah 10 orang dah send dekat cikgu. Bagus. Bagus. Okey, senang je kan? Tak ada masalah kot. Bolehlah cikgu pergi kepada fraction. Untuk next class, cikgu akan pergi kepada pecahan tau. Tengok lalu. Cikgu akan fikirkan. Balik. Okey ke tu Syahiden? Dah okey dah. Okey. Cuba Syahiden tengok nombor 3 yang cikgu tunjuk dekat depan tu 1, 1, 1. Tengok betul-betul. Lepas tu selesaikan soalan nombor 7. Boleh? Boleh? Benar. Okey. Cikgu bagi lagi 2 minit tau yang lain. Cikgu bagi lagi 2 minit. Lepas ni cikgu akan tunjukkan cara penyelesaian dia. Jadi jangan risaulah. Semua soalan yang cikgu bagi masa kelas ni memang cikgu akan tunjukkan. Okey, bagus. Okey, bagus. Cikgu suka. Okey, cikgu akan tunjukkan soalan nombor 7. Lepas ni kita pergi kepada banyak lagi. Okey. Jadi kita pergi kepada soalan nombor 7. Kamu tengok dekat depan cikgu akan buat. Untuk siapa-siapa yang tak dapat, ataupun confused lagi, cikgu still confused. Banyak dah cikgu tunjuk ni. Tapi saya still confused. Okey, tengok betul-betul. 18Z tambah 9 sama dengan 298. 298 tambah Z. Mana bahagian dia? Yang ini adalah di kiri. Yang ini adalah di kanan. Kiri mesti nombor. Silap. Kiri mesti huruf. Yang ada huruf. 18Z ni dah memang duduk belah kiri. Jadi tak ada masalah. Kita tulis sahaja 18Z. Sama dengan masalah dia dekat sini. Ingat ni nota cikgu. Yang kiri mesti yang ada huruf. Yang kanan mesti yang ada nombor sahaja. Jadi sekarang ni kita nak alihkan 9 ni. Kita nak alihkan 9 sebab dia nombor je. Jadi daripada kiri dia pergi kepada kanan. 9 ni dia positif. Jadi bila kita alih ke sebelah positif, dia akan jadi negatif 9. Kalau kamu tak nampak, cikgu tulis dulu 298. Positif 9, dia akan jadi negatif 9.
Tu cara dia. Kenapa cikgu tulis 258? Sebab dia dah memang duduk belah kanan. Kanan mesti nombor sahaja. Sekarang ni Z, dia duduk belah kanan. Sepatutnya yang ada huruf duduk belah kiri. Jadi Z ni dia dalam keadaan positif. Jadi Z bila kita pindahkan ke sebelah, dia akan jadi negatif Z. Cikgu, negatif Z tu apa? Tak nampak lah. Okey, sebenarnya dia negatif 1Z. Okey, sekarang baru kita boleh terus selesaikan. 18 tolak 1. 18Z tolak 1Z. Dapat berapa? 18Z tolak 1Z. Dapat berapa? 17Z. Pandai. 17Z. Okey, sekarang tekan kalkulator. 298 tolak 9. Dapat berapa? 289. 289. 17. Kalau kita alihkan 17 ataupun Z, kamu kena ingat. Nombor dengan huruf dia duduk sebelah-sebelah. Jadi bila duduk sebelah-sebelah, dia dalam keadaan apa? Darab. Darab. Darab pindah ke sebelah, dia jadi Bahagi. bahagi. 289 per 17 dapat berapa? 17. Itulah jawapan dia. Jadi jawapan dia dekat sini adalah 17. Itulah jawapan dia. Inilah cara nak selesaikan soalan nombor 7. Kita pergi kepada soalan yang seterusnya. Kita pergi susah sikit. Maksudnya banyak sikitlah nombornya. Okey. Jadi, kamu tengok kepada soalan nombor 8. Tengok kepada soalan nombor 8. Berdasarkan soalan yang cikgu tunjuk di nombor 7. Mana soalan nombor 8? Banyak ni kita dah buat dah ni. Okey, tengok ni. Okey, berdasarkan soalan nombor 7, cuba buat soalan nombor 8. Cuba buat. Cuba selesaikan soalan nombor 8. Okey, cikgu tunggu Tak mengapa. Okey saja. Okey, bagus. Ada yang dah dapat jawab. Bagus, bagus.
Okey, bagus. Ramai yang dah dapat. Okey, cuba buat lagi. Cikgu lagi bagi masa lagi 2 minit. Ini dia ada ekstra. Dia ada ekstra. Zakir Imran dapat buat tak tu? Dapat. Okey, bagus. Cikgu, Ya? nama sebenar Syahmi sebenarnya. Tak dengar Syah. Nama sebenar saya Syahmi. Bukan Syahidin. Oh, Syah. Oh, Syahmi. Syahidin tu nama ayah saya. Oh, tu kenapa masuk nama Syahidin? Kan boleh tukar nama. Salah. Okey. Cikgu panggil Syah dululah boleh Syah. Okey lah. Okey. Cikgu dia ada extra tu. Ekstra apa? Ada extra nombor Ya, dia ada ekstra Cuma- nombor. Sama je sebenarnya. Nanti cikgu ajar. Okey, cikgu bagi lagi 2 minit. Cikgu tunggu lagi ni. Cikgu tunggu lagi. Cikgu tengah check kawan kamu punya ni. Baguslah. Okey, 1 minit lagi. Okey, boleh. Ke tandas Okey, siapa-siapa yang nak tanya soalan, tanya je. Cikgu okey je kalau siapa-siapa ada soalan. Okey, jadi masing-masing boleh tengok dekat depan. Cikgu akan selesaikan soalan dekat depan. Boleh ke cikgu mula selesaikan ni? Nak dengar suara sikit? Boleh. Okey, baik. Boleh. Okey, jadi sekarang ni kita kena faham mana satu sebutan serupa dengan mana satu bukan sebutan serupa. Okey, tengok ni. Okey, cikgu bulatkan warna biru untuk yang tak ada X. Okey, kalau tak nampak sangat, cikgu akan buat ni. 60, 64 tolak X sama dengan 18. Cikgu bagi jarak-jarak bagi kamu nampak. 12X tambah 20. Sekarang ni, kita bulatkan. Yang tak ada X, dia dikira geng dia. Dia dikira geng. Okey, yang ada X. Yang ada X yang ini dengan yang ini. Okey, itu yang pertama. Lepas tu kita check pula. Yang ini, dia duduk belah kiri. Ini adalah tempat kiri dia. Yang ini belah
kanan dia. Jadi kalau kita tengok dekat belah kanan tu, kita tengok dah ada dah sebutan yang serupa dekat situ. Maksudnya dalam satu belah kanan, dalam satu posisi kanan dengan kiri, dia dah ada sebutan yang serupa dekat satu tempat. Mana? 18 dengan 20. Kamu boleh je nak selesaikan terus. Kalau ada je cikgu tengok dekat sini, ada yang bawa pindah 18 dengan 20 tu. Tak ada masalah, betul juga. Cumanya kalau nak selesaikan terus, lagi bagus. Kalau kamu tak nampak lah nanti dalam exam ke ataupun kat mana-mana ke, pastikan kamu bulat macam cikgu tunjuk dekat depan. Okey, jadi 18 dengan 20 kita boleh terus selesaikan. 18 tambah 20 kita akan dapat 38 tambah 12x. Yang ini kita akan dapat 64 tolak x. Dia sama saja macam tadi. Dia back to normal. Back to normal apa yang kita belajar tadi. Iaitu dekat belah kiri mesti ada nombor sahaja. Jadi negatif x. Jadi sekarang ni ada 64. 64 ni dia huruf. Dia nombor. Belah kiri dia kena ada kiri. Dia kena ada huruf. Belah kanan dia kena ada nombor. Nombor sahaja. Jadi kamu tengok dekat sini. 64 ni dia nombor sahaja. Tapi masalahnya dia duduk belah kiri. Jadi kita alihkan ke sebelah. 64 ni positif. Bila positif, kita alihkan ke sebelah. Dia dapatlah negatif 64. Ni negatif x. Ini negatif x. Jadi bila dia negatif x, dia dah memang dalam keadaan huruf. Dia dah memang duduk belah kiri. Jadi kita tinggalkan dia duduk dekat situ. Sekarang ni 12x ni, 12x ni dia duduk belah kanan. Jadi kita kena pindah ke sana. Dia positif. Ingat, kita tak alihkan 12 sahaja atau kita tak alihkan x sahaja. Kalau kita alihkan 12 ataupun x sahaja, maksudnya dekat situ kita pakai darab jadi bahagi. Sekarang ni kita alihkan dua-dua. 12 dengan x. Jadi dia positif. Pindah ke sebelah dia jadi negatif 12x. Okey. Jadi kita dah samakan dia punya sebutan. Kita dah samakan tempat dia. Jadi apa yang kita susahkan? Kita selesaikan terus. Negatif 1x dengan negatif 12x dia dapat berapa? Negatif 13x. Ya, kita akan dapat negatif 13x. 38 tolak 64 dapat berapa? Negatif 26. Negatif 26. Sekarang ni okey, kita tengok penjelasan cikgu. Kita nak alihkan negatif 13. Masalahnya negatif 13 ni dia duduk betul-betul sebelah x. Jadi dia dalam keadaan Darab. darab. Jadi darab pindah ke sebelah dia jadi Bahagi. ya, negatif 26 per negatif 13. Tekan kalkulator dapat berapa? 9. Positif 2. Dia dapat 2. Boleh terus tekan kalkulator. Inilah jawapan dia. Itulah cara menyelesaikan soalan 8. Okey, tengok cara cikgu selesaikan. Kalau macam kamu ada soalan, jangan segan silu untuk tanya cikgu. Sebab apa? Sebab kita jumpa sekali sahaja dalam masa 1 minggu. Kita jumpa sekali sahaja dalam masa 1 minggu. Jadi kalau ada apa-apa soalan, terus tanya je. Jangan malu-malu dengan cikgu. Okey ni Okey, tengok kepada soalan 18. 18 pula. Soalan nombor 8. Ya, ada angkat tangan ke tu? Ya, Khaizuran. Ada apa tu? Cikgu. Ya. Mana dapat 38? Macam mana boleh dapat 38 Macam mana boleh dapat 38? Cikgu selesaikan terus. Ni 18 tambah 20. Ya, 18 tambah 20 dapat 38. Dia boleh je. Ramai di kalangan kamu semua pindahkan 64 dulu. Tak ada masalah, sama sahaja. Cikgu tunjuk sama sahaja. Selagi kita buat dia punya sebutan serupa,
kita boleh selesaikan. Sebab apa cikgu terus selesaikan 18 dengan 20? Sebab dia dah dalam keadaan satu tempat yang sama. Maksudnya belah kanan yang ni, kurungan yang warna merah ni cikgu kurungkan. Jadi boleh selesaikan 18 dengan 20, boleh selesaikan terus. Kalau kamu nak pindahkan 64 terus ke sebelah kanan dulu pun tak ada masalah. Okey ke Khaizuran, menjawab ke? Boleh cikgu, faham. Okey. Okey, kita ada lagi 2 soalan. Lepas tu habis dah kelas kita. Okey. Jadi, masing-masing kita pergi kepada soalan yang seterusnya. Ini dikira sebagai soalan second last. Second last. Tengoklah dulu kalau ada masa lagi kita jawablah lagi. Okey, berdasarkan soalan nombor 8, tengok betul-betul mana cikgu bulatkan, mana cikgu kurungkan. Cuba selesaikan soalan 9. Okey. Cikgu lupa lah, ada DLP. Ada yang ambil DLP ke? Mathematics in English. Oh, Syah apa nama? Apa nama Syah? Syamira. Oh, ramai dah ambil DLP. Aduh, cikgu minta maaf lah. Cikgu ajar apa in Malay sebab majoriti kat sini tak ada ambil DLP. Tapi untuk yang DLP boleh faham ke? Syamira boleh faham nombor yang cikgu terang hari ni? Boleh, tak ada masalah. Okey, bagus. Okey, untuk siapa-siapa yang ambil DLP, kalau ada apa-apa masalah kelas dengan cikgu banyak pakai bahasa Melayu. Bagi tahu cikgu Mungkin kalau kamu macam tak faham apa yang cikgu terangkan dekat depan, kita akan usulkan kepada tutor cikgu Faris lah, sama ada nak tukarkan kelas ataupun cikgu kena in English sikit-sikit. Okey, tapi tak apa, kita selesaikan dulu soalan dekat depan. Jadi kalau siapa-siapa ada masalah, boleh je tanya cikgu terus Tak apa. Okey, cikgu bagi lagi 2 minit. Okey, tak ada masalah kot. Baik, tak ada kat skrin. Dah ada ke? Okey, jap, ada kawan tak nampak soalan, cikgu reshare soalan balik. Durani boleh dengar cikgu ke Durani? Boleh. Okey. Ada dah soalannya. Okey, bagus. Tak ada masalah dekat sini. Cikgu bagi masa lagi untuk kamu buat.
Salam. Apa tu? Parang. Parang siapa? Okey, bagus. Bagus. Ramai. Ramai yang dapat Bagus. Minggu depan kita belajar darab tau. Kita belajar kembangkan. Kita belajar kembangkan. Kamu ada belajar kan subjek form 2? Expand ataupun factorization. Nanti minggu depan cikgu pergi kepada expand tu. Okey, habis masa. Cikgu kira berapa orang yang buat. Kejap. Masih lagi 15 orang yang buat. Okey. Jadi masing-masing boleh tengok di hadapan. Kita akan menyelesaikan soalan 9. Okey, jadi masing-masing boleh tengok di hadapan. Kita akan selesaikan soalan 9. Okey, boleh ke cikgu mula selesaikan ni? Boleh ke? Boleh. Okey, jadi masing-masing tengok macam mana cikgu buat. Okey, jadi tengok macam mana cikgu buat. Okey, tengok 9 100 tolak Y sama dengan 6 tambah 11Y tambahlah dengan 10. Okey, cikgu bagi jarak-jarak ni cikgu nak kamu nampak. Okey, bahagian yang pertama ini adalah di kiri. Yang ini adalah di kanan. Ada orang tak tahu kiri kanan tu macam mana. Ini kita anggapkan sama dengan ni dia duduk tengah-tengah. Dia duduk tengah-tengah. Bila dia duduk tengah-tengah, apa-apa dalam dunia ni, bila dia duduk tengah-tengah, dia akan ada kiri dengan kanan. Kita tak akan panggil dia tengah-tengah kalau dia ada kanan sahaja. Kita tak akan panggil dia tengah-tengah kalau dia ada kiri sahaja. Jadi bila dia ada tengah-tengah. Kau duduk tengah-tengah, maksudnya ada benda dekat sebelah kanan dengan kiri dia. Itu maksud cikgu. Jadi kita anggap sama dengan ni dia sebagai center point. Dia duduk tengah-tengah. Okey. Jadi sekarang ni kita bulatkan sebutan yang sama. 100. Ni adalah 100. Dia tak ada huruf. 6 dan 10. Yang cikgu bulatkan ni dia tak ada huruf. Dia tak ada huruf. Jadi dia satu gang. Dia member. Dia member. Okey. Jadi Y. Yang ada Y. Bulatkan warna hijau. Yang ada Y. Bulatkan warna hijau. Jadi dekat sini kita dah tentukan. Dekat mana gang dia. Dekat mana sebutan yang serupa untuk soalan-soalan tu. Dan dekat mana bukan. Okey. Jadi kita tengok dekat sini. Dekat belah kanan ni ada dua sebutan yang serupa. 6 dengan 10. Jadi kita boleh terus tambah. Dia akan jadi 16. Yang ni dia akan jadi tambah 11Y. Lepas tu kita lelah 100 tolak dengan Y. Y ni 1. Maksudnya Y ni ada 1Y. Negatif 1Y. Faham ke macam mana dapat 16 tu? Jelas ke? Jelas. Okey, bagus. Okey, jadi ingat tips daripada cikgu. Kalau dekat sekolah cikgu memang cikgu tekankan betul-betul ni. Kita kena daripada awal ni kena biasakan yang huruf mesti duduk belah kiri. Sebab apa?
Sebab apa kita nak kena biasakan huruf duduk sebelah kiri? Senang kita tulis jawapan dia apa. X sama dengan apa, Y sama dengan apa, Z sama dengan apa. Sebab tu cikgu tekankan betul-betul daripada form 2, sebenarnya daripada form 1 lagi kamu kena biasakan huruf duduk belah kiri. Jadi jangan risau, kita dah nak habis dah ni masa. Ada lagi 10 minit. Okey. Lepas tu yang ada nombor sahaja duduk belah kanan. Dia duduk belah kanan. Okey, jadi sekarang ni kita alihkan. Yang 100 ni dia duduk belah kiri. Tengok rule cikgu. Dan nombor kita kena pindah ke sebelah kanan. Jadi bila 100 ni dia positif. Jadi bila kita pindahkan dia akan dapat negatif 100. Yang 16 ni dia positif. Kamu boleh je terus salin positif 16. Yang ini negatif 1Y dan 11Y. Kita alihkan 11 dengan Y. Kalau kita alih 11 sahaja, darab jadi bahagi. Tapi sekarang ni kita alihkan dia satu. 11 dengan Y. Kita alihkan dua-dua. Jadi kita kena tengok simbol dia positif. Bila pindah ke sebelah dia akan jadi negatif 11Y. Negatif. Iya. Jadi dekat sini kita tengok sebutan serupa dia dah dalam keadaan yang sama. Macam mana? Yang Y duduk dengan yang Y. Yang tak ada nombor duduk dengan yang tiada nombor. Jadi negatif 1 dengan negatif 11 dapat berapa? Negatif 12. Iya, negatif 12Y. Okey, sekarang tekan kalkulator. Negatif 100 tambah 16 dapat berapa? Negatif 84. Negatif 84. Pandai Aziz. Okey, 12Y. Sekarang ni baru cikgu alihkan 12. Negatif 12. Dia bukan 12. Ingat cakap cikgu. Walaupun dia simbol saja sebenarnya dia bagi maksud yang besar. Jadi negatif 12 ni darab pindah ke sebelah dia jadi apa? Jadi bagi. Ya, dia jadi bahagi. Negatif 84 bahagi dengan ataupun per negatif 12 dapat berapa? 7. Iya. Inilah jawapan dia. Inilah jawapan dia nombor 9. Okey, last soalan untuk petang ini. Last soalan. Kita pergi kepada soalan 11. Ini adalah soalan yang terakhir untuk hari ini. Okey, cuba buat soalan 11. Cuba buat. Oh, ada yang dah dapat buat terus. Bagus ni. Okey, bagus. Okey, cikgu bagi lagi 2 minit. Cikgu bagi lagi 2 minit.
Okey, bagus. Lagi 1 minit. Tak apa, comot. Comot tak apa, tapi faham. Okey, habis masa. Habis masa. Jadi cikgu akan tunjukkan. Okey, dah last dah. Okey, jadi cikgu nak masing-masing buka kamera kita dah kepada soalan yang terakhir. Masing-masing buka kamera balik. Buka kamera masing-masing. Dah nak habis dah. Soalan yang terakhir dah cikgu nak selesaikan. Okey, masing-masing buka kamera. Yang belum buka kamera sila buka kamera. Okey, bagus. Okey, jadi kita dah nak habis dah. Okey, bagus. Okey. Okey, yang belum buka kamera sila buka kamera. Kita pergi kepada soalan yang terakhir untuk petang ni. Kamu dah boleh rehat dah. Okey, jadi untuk yang Sabah dengan Sarawak, kalau nak pergi maghrib dah boleh terus pergi dah, tak ada masalah. Okey, jadi 211 tolak Y tambah 36 sama dengan 19 tambah 12Y tambah 7. Okey, boleh nampak ke skrin cikgu tunjuk kat depan? Boleh. Okey. Jadi ini bahagian kiri. Ini bahagian kiri. Ini bahagian kanan. Okey, jadi itu bahagian kiri, itu bahagian kanan. Sekarang cikgu bulatkan ni satu gang. Dia satu gang. Ini pun satu gang. Sebab apa? Sebab dia nombor sahaja. Jadi ini adalah dikira sebagai gang yang berbeza, iaitu dia ada huruf. Jadi 211. 211 tambah 36 dapat berapa? 211 tambah 36 dapat berapa? 247. Ya, kita dapat 247 tolak Y. Nampak cikgu selesaikan terus. Kenapa cikgu boleh selesaikan? Sebab dia sebutan yang sama. Apa-apa sebutan yang sama boleh diselesaikan. Okey, 19 tambah 7 dapat berapa? 19 tambah 7 dapat. Okey, kita dapat 26. Lepas tu tambahlah 12Y. Jadi sekarang ni nombor huruf duduk mana? Kanan ke kiri yang huruf? Kiri. Pandai. Kiri. Tapi okey, baik. 27 ni positif, dia nombor sahaja. Kita alihlah ke sebelah. 26. 27 ni positif. Pindah ke sebelah dia jadi negatif. Untuk yang huruf, ini negatif Y. Kita alihkan positif 12. Positif pindah ke sebelah dia jadi negatif 12Y. Negatif Y sebenarnya dia ada satu nombor iaitu negatif 1Y saja cikgu tambahkan. Okey, negatif 1Y negatif 12Y dapat berapa? Negatif 12Y. Ya, negatif 13Y. 26 tolak 247 dapat berapa? Negatif 221. Ya, negatif 221. Jadi kita pindahkan, kita akan dapat darab jadi bahagi. Sekarang cuba tekan kalkulator dapat berapa? Negatif 221. 17. Ya, inilah jawapan dia. Jadi inilah jawapan dia. Okey. Jadi habis dah kelas kita untuk petang ni. Untuk minggu depan kan, apa yang cikgu nak ajar lah, cikgu nak buka kurungan pula. Contoh 3, 5 tambah 2X. Ini untuk minggu depan. Minggu depan kita akan belajar yang itu pula. Okey, jadi untuk hari ini yang itu sahaja.
Ini walaupun cikgu cakap yang itu sahaja sebenarnya soalannya dah kompleks. Soalan dah kompleks. Dah susah dah sebenarnya. Tapi kamu boleh buat dengan bagus. Okey, jadi semua jam pun sudah menunjukkan 7.30. Sudah mau maghrib. Jadi kita masing-masing boleh bersiap. Okey, sampai situ sahaja kelas kita untuk petang ini. Cikgu mengucapkan terima kasih atas komitmen. Okey, selamat habis kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Bye. Cikgu. Terima kasih. Okey, sama-sama. Terima kasih cikgu. Okey. Terima kasih cikgu. Okey, sama-sama. Terima kasih. Okey.